So, hari ni kita nak jumpa salah seorang peserta saya yang dah lama saya tak jumpa. Saya rasa dah dekat 2 tahun. Merupakan ahli urusan yang agak lama. Kemudian dia upgrade jadi ahli mentoring 1 juta. So, kita nak jumpa dia di Rawang. Okay, so kita tengok macam mana perkembangan beliau sekarang. Jom. Alhamdulillah sampai juga akhirnya. Tapi sebelum kita jumpa Tuan Huzaini, kita pakai mask dulu lah kan. Jom. Assalamualaikum. Alhamdulillah pagi ni kita berkesempatan untuk berbual borak-borak sambil santai-santai lah dengan Tuan Huzaifi yang merupakan ahli urusan semua hidup. Okey, pada mulanya lepas tu dia upgrade jadi ahli peserta mentoring 1 juta. So tujuan saya datang atau hadir pada pagi ni sebenarnya satu dah lama tak jumpa lah kan, dah jumpa lah. Okey, leceh lah Mas ni kan. Dia kata abang muka kan. Okay. Abang dah kena kopi kan? Saya pun dah kena kopi. Okey, tak apa. So kita ada antibody 3 bulan kan? Bukan. Okey. Untuk penonton yang sedang menonton ni, so macam mana asalnya sebelum jadi ahli urusan dan tergerak untuk jadi ahli insan atau nak cari solusi kewangan lah. Kalau nak kira daripada bermulanya dengan orang insan, seingat saya 2015 bila saya dan wife saya decide untuk saya berhenti bekerja dengan kerajaan. Asalnya dulu kerja dengan government lah? Asal kerja dengan government. So waktu tu kita berhenti, tapi bukan buka kedai. Waktu tu saya menolong emak saya di kedai dia. So kerja juga? Kerja juga waktu tolong mak? Ke atau memang dah berhenti? Memang berhenti terus. Berhenti terus? Memang orang kata mak tak sempat nak run business dia. Kita decide on waktu tu rasanya gaji dalam 4,000 lebih kot. Kita quit. Gamble lah. Okay. Macam mana kita nak hadap ke gaji 1,000 lebih ni. Nak transition tu. So orang kata kita perlukan plan lah dan perlukan orang untuk tengok lah sebenarnya boleh ke tak boleh ke. Kalau ni macam mana kita nak survive pula kan? Nak survive. So daripada situlah sebenarnya tak ingatlah macam mana, tapi antara benda yang kita decide waktu tu adalah untuk pergi jumpa orang lain untuk datang tengok kita kami punya financial situasi dan betul lah tersangkut dekat orang insan. Rasanya first time saya jumpa Mas Zaidi dekat seminar Pelabuhan Underground. Tapi itu daripada situ kita kena. Dan pencetus ni tu lah. Latar belakang kitanya tak berhenti, tolong mak dan cari solusi lah before move forward lah. Before move forward lah, sebab kita takut juga transition tu agak drastik lah kan? Drastik juga sebenarnya. Yalah, gaji 4,000 dan berhenti dan dapat income RM1,500. 1,500. Kalau kebanyakan orang dah tenggelam lah tu kan, komitmen dengan apa tu kan. Memang macam tu jugalah. Tapi Alhamdulillah. Actually business yang saya duduk dekat mak saya tu pun orang kata guru bisnes saya yang utama adalah waktu saya berkuli di bisnes mak saya lah. Masa tu jual buku tak salah kan? Jual buku. Kedai buku lah, kedai buku. Kedai itu pun masih on. Cuma masih ada sampai sekarang. Latar belakang masa kerja dengan government dulu, seorang pharmacist. Saya seorang pharmacist. Seorang pharmacist. Handle dekat hospital lah tu dekat kerajaan. Saya memang orang kata Allah dah bawa laluan tu sebenarnya. Okay. So daripada saya dekat hospital,
for 1 year untuk houseman, dan kita pergi ke teaching Okay. and buat management sikit dekat college. Okay. Then after selepas tu saya pindah masuk HQ. Okay. HQ memang totally handle products. Okay. Hospital besar lah. Hospital setahun je Okay. di Selayang. So based on experience kita banyak buat office dan management yang Okay. memudahkan kita Transition lah. transition kepada Okay. berkedai ni. So sebab sebenarnya berkedai ni yang pentingnya management, Pengurusan lah. pengurusan. Most of the time sebenarnya kita menguruskan orang. Yalah. Uruskan perniagaan ni sebenarnya uruskan orang. Ya, betul. Terutama kalau kita ada bekerja kan. Betul, Kalau betul. solo ni kita uruskan kita je, masa kita semua. Tapi betul, bila dah betul. ada bekerja ni nak uruskan itulah. Betul, betul. Nak uruskan orang pula. So masa tu you dah berhenti, and then wife masih kerja lah. Masih kerja. Wife masih kerja. And then jumpa saya, kita suturkan balik kewangan, gedebak-gedebuk semua, selesaikan hutang-hutang yang perlu. And then beli hartanah pertama tu ingat tak bila? Saya beli hartanah pertama 2011. 2011, tapi hartanah pertama walaupun rumah apartmen ambil masa 2 tahun setengah masa tu. Dia tanpa ilmu. Beli tanpa ilmu. Langgar dulu lah kata lain. Dah jual lah bang. Ya, benda macam ni kan. Okay. So lepas tu and then start coaching dengan saya, structurekan kewangan semua. And then we start saving. Dah boleh start saving, and then daripada hartanah pertama kepada hartanah yang lebih serius untuk melabur, jarak masa? Dia sebenarnya benda ni kalau ikutkan perkembangan property investment diorang, saya dengan wife masih buat property Betul investment. sekali. Benda ni adalah saya decide dia sebagai defend kepada whatever yang kita do ni. Yalah. Business ke apa-apa ni dia akan sejak naik sejak turun, sejak turun. So dia lebih, Inilah backupnya. inilah backup. Kalau berlaku apa-apa, orang kata kalau jual satu rumah pun adalah 100,000 esok kan. Betul. Daripada tak ada apa. Betul. Okay. So basically sebelum saya berhenti tu saya ada sebiji rasanya, wife saya ada 2. Okay. Then itu pun antara benda yang membolehkan kita membolehkan saya resign tanpa berfikir tu tak panjang sangat. Sebab kita tahu apa-apa hal kita ada backup. backup. Kita ada backup. So nak kata serius tu tak dia macam mana bila benda tu kita suka buat, dia tak ada nak stres sangat. Dia dah jadi sebahagian daripada plan lah. Sebahagian daripada hidup lah. So kalau kita plan setahun satu, dan kita just keep continue je lah. Yes, Tahun ni yes. satu, tahun depan satu, dia satu lah. Betul-betul. Dia pada peringkat awal kita membeli hutang, dan kita bagi sewa, then ada satu masa kita beli, then kita reno, kita nak buat homestay. Betul. Lepas tu 2 tahun lepas kita beli, kita reno, kita jual terus, settle masa 3 bulan. Game tu Betul benda Ustaz. repeat, tapi kita pun dia bukan dah jadi permainan, tapi memang itu permainan kita. Betul. Dia, apa yang triggerkan ini daripada tanah biasa, rumah biasa, rumah sewa? Ingat nak beli rumah kedai tu. Dia terus terang kebanyakan hartanah yang kami dengan saya beli ni, boleh kata dia bukanlah dia sedikit impulsif lah juga sebenarnya. Nak kata impulsif sangat pun tak juga, tapi disebabkan oleh kita dah berada dekat kawasan-kawasan yang kita target tu untuk beberapa lama. So kita dah tengok marketnya, kita dah tengok orangnya macam mana, Perkembangan kawasan tu. perkembangan macam mana. So dan juga proses beli tu kita dah tak takut, kita dah tak ada ketakutan sebenarnya. So Senang kata dah ada ilmu lah kat belakang ni. Ada cara, dah ada cara, ada SOP. ada SOP. So ada benda yang kita tengok, yang kita confident yang okay, ni dah berjalan. Betul. Tapi bagi kebanyakan orang lah, dia kata mahir lah kan, beli rumah buat rumah sewa tu normal.
kan, macam biasalah aku dengar orang beli satu rumah buat masa dua rumah buat macam tu. Tapi bila comes tu macam beli rumah kedai, tak ramai orang Melayu beli rumah kedai kan. Dia akan ada this kind of perception yang macam rumah kedai tak boleh lah, juta-juta ni kan, contoh kan. Tapi dengan kemahiran yang ada, ilmu yang ada, lepas tu kita dah buat dia punya apa tu, acuan kan, kita dah buat plan. Tapi sebenarnya bukan satu yang agak pelik untuk beli rumah kedai. Dia start untuk business farmasi Actually saya sembang dengan Tuan Zaidi juga sebenarnya. Dia kita perlukan of course dengan life kita yang anak-anak makin ramai, Betul. besar, makin membesar. So dan ada keperluan daripada segi sebab terus terang waktu saya buka, sebenarnya saya bukan kat Perancis, waktu saya buka dekat Kuala Lumpur, kita waktu itu ada satu je farmasi non-Muslim. So kita sebagai orang kata tanggungjawab kita lah, Dah jadi fardu kifayah. fardu kifayah kita untuk buka farmasi Melayu Islam. Kita kena buat lah sampai Kalau kita yang dah ada, kalau kita yang dah ada latar belakang ni tak buat, siapa lagi kan? takkan kita Dia macam imam kau solat lah, takkan nak tengok kiri tengok kanan. Kan tahu kau kena ke depan lah. Kena depan lah. So itu daripada situ yang saya start masuk, orang kata menjejakkan kaki dalam bisnes farmasi ni lah. Itu farmasi pertama tahun bila? Farmasi pertama 2018. 2018. Modal saya buka farmasi tu adalah saya jual rumah, saya kata saya beli tak siap 2 tahun tu. Kita jual rumah tu, so kita dapat. Itulah modal asalnya. Itulah modal asal dia. Okay. Lepas tu kita run lah. Then brush ni pula saya beli pada tahun yang sama juga. Satu macam awal tahun, satu macam akhir tahun. Bukan itulah. Yang ini pula dengan menjual rumah yang kedua. Itu kepentingannya ada tanah. Ada hartanah. Dia bukanlah orang kata, itu bukanlah jual suka-suka. Dia ada benda yang kita nak. Kita pun dah buat kajian, kita pun dah kira, dah tahu pulangan, dah tahu macam mana. Tak adalah macam duit tu nanti terpakar betul je kan. Tak ada. Pakar tu adalah sikit-sikit, itu biasa. Tapi min dia tu berada di sini. Min dia tu berada di sini. At least dah nampak lah. So daripada 2 tanah bertukar kepada 2 farmasi. Kepada 2 farmasi, betul. Okay. And then tak lupa juga saving juga kan. Buat saving macam biasa. Itu dah sebahagian daripada pencucuran kewangan. Kalau kita suturkan kewangan, antara yang paling utama sekali mesti nak kena ada saving kan, ada tabung kecemasan. Lepas tu kita dah ambil kira keperluan modal akan datang. Contohnya macam nak berniaga ke apa, tak salah kan. Then start kumpul aset satu-satu. So benda ni sebenarnya boleh di plan. Boleh di plan dengan syarat ada orang yang lebih berpengalaman untuk advice. Dia kalau kita sendiri Tak gunakan dinding lah. memang tak ke mana lah. Dia problem dengan property ni pula. Sekali salah, hutang tu 30 tahun. Betul. So sekali salah dia susah nak. Dan nilai dia agak besar. Nilai dia agak besar. Tersalah 3,000, tersalah 2,000, 4,000 dan sebagainya kan. Betul. Okay. Cabaran paling besar menguruskan farmasi yang ada 2 ni. Alright, secara mudah dia sebenarnya farmasi ni dia satu farmasi seorang lah, farmasis ni. So basically saya ada manager seorang, outlet lain dan juga staff lain lah. Okay. So dia kurang dalam 10 orang lah tu. Okay. Cabaran utama dia adalah terus terang saya kata sekadar inventory semua ni benda ni senang lah. Utama dia adalah orang kata farmasi ni stok berkaitan dengan duit. Dia business retail. So orang kata susah part tu, tapi sebenarnya tak. Yang paling susah adalah menguruskan orang ni. Sebab kalau macam stok barang apa semua tu ada sistem. Boleh tracking lah. Dia ada sistem dan disebabkan oleh kita dah biasa menguruskan personal finance. Okay. So bila kita punya kewangan peribadi kita tu agak tersusun. So
kita apply benda yang sama je dalam bisnes. So dia kan boleh tersusun juga. Apa yang kita belajar menguruskan keuangan peribadi waktu kita bekerja, kita apply je. Dan yang macam saya kata, yang paling susah sebenarnya adalah nak menguruskan orang lah. Betul. Tapi waktu sama kita nak cari chemistry yang sesuai antara staff ni. So, plan masa depan? Macam ni dah ada 2 pelaburan tanah tu teruslah macam biasa kan. Ada berapa unit sekarang? Total? Tak banyak saya, cuma nilainya dah lain. Yelah, nilai unit dah. Tapi jumlah unit sekarang? Jumlah unit sekarang ada 6. Ada 6 unit tanah. And then 2 farmasi. 2 farmasi. So next plan? Next plan yang kita tengah usahakan adalah untuk get unit yang without loan. Maksud dia adalah kita maksimaskan cash flow dari setiap property. Okay. So dia sebenarnya of course kita ada few unit yang tersimpan untuk capital gain lah. Okay. Tapi unit yang rental sama ada kita settlekan loan dia ataupun kita jual je dan kita beli yang memang yang dapat cash flow yang lebih tinggi lah. Yang lebih tinggi dengan pelaburan yang maksudnya kalau macam 1,000 dapat rental dia mungkin 1 so itu yang plan buat masa sekarang. Okay, and for business? Business wise, of course kita looking for room of expansion lah sebenarnya. So kita looking forward untuk berada di Hulu Selangor yang orang kata tak plan untuk pergi jauh. Okay. Tapi membangun di sini lah. Kita bukanlah conquer, cuma ayam dah ada conquer lah, conquer Hulu Selangor. Nah, kalau kita tak buat, awak ni buat juga. Betul. Kan? Okay, kalau ikutkan sebenarnya benda ni of course dia tanpa plan benda tu susah lah nak berjalan. Peribahasa tu? If you fail to plan, you plan to fail lah. Kalau tak buat perancangan, memang tak ke mana lah. Kan? Tak ada perancangan. So basically tapi plan ni pula dia bukan macam kita plan daripada sini nak pergi KL. Tu kita nampak, kita tahu jalan dia apa, kita tahu macam mana, kita tahu kat sini ada tol ke, kat sini jam ke, kita tahu semua. Tapi financial ni kita plan untuk ke depan yang bertahun-tahun ke depan. Betul. So, dan destinasi tu agak jauh. Destinasi tu agak jauh. Dan dengan kebanyakan kapasiti kita, contohlah dengan kawan-kawan kita yang kita berkawan biasanya diorang jarang untuk tengok sejauh tu. Dan mungkin juga itu akan jadi satu halangan. Mungkin juga orang sekeliling kita ni ada kemungkinan akan jadi satu halangan untuk kita pergi lebih jauh. Betul. So cara dia sebenarnya of course kita plan, tapi kita perlu juga orang lain dari luar untuk tengok plan kita. So orang lain ni terus terang saya kata seelok-eloknya bukan daripada ahli keluarga lah. Biasanya benda ni bukan ahli keluarga dan kawan-kawan. Dan bukan kawan-kawan lah. Yang of course macam saya pun bila 5-6 tahun lepas susah kita nak convince macam even saya nak convince mak saya nak berhenti kerja dan sebab dia tak nampak visi yang sama yang kita nampak. Yes. Kita contoh macam kita nak pergi Langkawi, kita dah boleh bayangkan Langkawi tu macam mana kan. Betul. Tapi bagi orang yang tak pernah sampai Langkawi ataupun yang tak tahu Langkawi tu apa, dia akan nampak benda tu macam impossible sikit lah. Kau betul ke nak pergi Langkawi kan? Jauh tu kan, yang senang kan. Macam tu lah juga. Betul. Sama lah macam kita kalau kita ada matlamat nak bebas hutang contoh kan. Dan kita akan dapat risiko lah. Misalnya kita akan dapat dipelecehkan. Konten boleh ke hutang boleh clear kan? Mana ada orang tak ada hutang kat dunia ni kan? Kau apa? Kau beli kereta cash RM50,000? Tak mungkin lah kan? So kita akan dapat halangan macam tu lah. Feedback tu banyak sebenarnya. So itu cabaran utama lah. Betul. So dia punya ni dia memang orang kata actually yang kita buat ni kalau ikutkan orang kita macam alien lah sebenarnya. Kita memang lain. Bagi sokongan tu even macam mak saya
mak saya pun sekarang dah okey lah. Dia dah nampak perjalanan tu nampak betul. kita Dah 5 tahun. dah 5 tahun kita dah stabil dan orang kata, tapi of course lah time yang bonus tu macam banyak, kita boleh tak sikit, kita biasa lah kan. Dah bagi sejati. So of course juga doa mak tu, walaupun dia tak setuju kita dulu pun, Dia tak doakan dia kita tak kan. doakan kita. So minta lah. so dia punya ni dia adalah dia sampai masa result tu akan, Itulah bukti dia. Itulah bukti dia. Betul. So pada peringkat awal ni sebenarnya kalau kita tengah adjust kewangan semua, dia akan banyaklah masalah-masalah. So yang penting kita tahu kat mana Jiwa kena kental. jiwa kena kental. Jiwa kena kental. Tapi sampai masa memang kental habisnya. Dia bergantung pada betapa serius kita nak buat lah. Kalau benda ni kita nak ambil dia serius, and then kita tahu yang benda tu betul, kita kena sabar untuk selesaikan satu-satu. Macam saya kata lah, pada peringkat awal kita buat adjustment tu, memang kalau kita bercerita dengan even parents ataupun adik-beradik, kita bersembang dengan kawan-kawan yang sedia ada pun, memang orang Dia tak nampak. memang kena condemn lah sebenarnya. Macam kau sell ni, saya takkan jual kereta lah. Dia macam tu, takkan kau jual rumah. Tapi dia tak tahu sebenarnya ada benda yang lebih baik yang kita dah plan kat belakang tu. Semua benda tu sebenarnya bukanlah senang untuk diceritakan. Of course wife akan tahulah, sebab itu kita punya Pasangan. So pada peringkat macam saya pun sekarang jarang dah bercerita, bersembang dengan, sebab first kita tak nak juga orang macam lah, orang hati manusia kita tak tahu. Kadang-kadang tu bila apabila wavelength tu tak sama, sebagai contoh kan, dia tak tahu niat sebenarnya kita apa, dan takut disalah erti atau disalah anggap lah. Kan salah anggap. So kita ya. Tapi kadang tu macam dah nak buat macam mana kan, kita dah biasa buat ni pun tak boleh juga. Kita pun macam tu lah. Tujuan buat semua ni pun bukan untuk menunjuk-nunjuk kan. Tujuan buat semua ni untuk masa depan kita, anak isteri kita, keluarga kita kan. Paling tidak dalam kes macam ni, worst case scenario, besok anak-anak kalau tak erti sangat apa, kau kerja dengan abah je lah. Worst case kan. Sebab kalau kita kerja makan gaji, kita tak boleh mewariskan jawatan kita pada anak-anak. Betul. Tapi kalau kita memiliki pelaburan ataupun harta ataupun perniagaan kita sendiri, kita boleh wariskan pada anak-anak kan. Kita full control lah. Pada waktu yang sama ni, satu peluang yang kita bagi dekat orang lain kat luar sana yang mungkin tak ada pekerjaan. Yes. Kan. So, kalau bukan kita sebagai usahawan yang buat benda ni, yang bantu, habis mana lagi peluang pekerjaan baru nak diwujud kan? Betul kan? Betul. So bagi yang dekat luar sana yang menganggap usahawan ni macam selfish lah, macam dia ni nak kaya seorang-seorang lah kan, buat duit juta-juta kau je lah. Dia kadang dia terlupa yang apa yang kita lakukan ni dia ada ripple effect. Dia ada kesan apa tu, kocakan di tepi yang sama ada mewujudkan peluang pekerjaan, mewujudkan industri baru, mewujudkan peluang-peluang lain kan, yang secara tak langsung akan berlaku. Okay, so terima kasih luangkan masa. InsyaAllah kalau ada kelapangan nanti kita sama-sama borak ke atau apa. Okay, so nak bagi shout out dekat penonton. Nama farmasi ke, lokasi ke apa ke, dari mana tahu Koko kan dekat sini. Tengok video ni nanti Koko nak datang singgah. Alright. Saya Zaifi daripada Farmasi Batang Kali. So kalau anda di sekitar Hulu Selangor ni, jemput singgah Farmasi Batang Kali ataupun Farmasi Kuala Kubu di Kuala Kubu Baru. Sesuai dengan motto kami adalah kesihatan anda keutamaan kami. Okay. Alright. So untuk tu terima kasih sekali lagi. Ini 19. InsyaAllah. So kalau apa-apa nanti kita roger lah. Nanti aku tengok perkembangan seterusnya. Boleh. Next plan. InsyaAllah. Right. Okay.